Setakat lawan tak takabur lagi. Bila dia buat yang kedua jadi takabur. Contoh, saya ni buat satu benda, mungkin lalai, mungkin tak perasan, mungkin saja-saja buat satu benda yang agama larang, syarak marah, Islam tak suka. Tiba-tiba mari seorang pakcik, dia pun habaq, pakcik ni ustaz bukannya alim sangat, bukannya ada ilmu pun, tapi hak pakcik duk belajar, hak pakcik duk ada, hak ustaz buat ni tak betul, hak ustaz buat ni agama tak suka, hak ustaz buat ni syarak marah. Bila orang datang dalam keadaan kita tak teringat, tak perasan, tersalah, bila orang tegur tu, apa sepatut yang kita buat? Sepatutnya, oh terima kasih pakcik, datang ni pakcik tegur, pakcik mengingatkan saya tak perasan, saya tak ingat, saya tak tu, kalau tidak lagi jauhlah saya. Terima kasih pakcik kerana ingatkan saya. Patutnya. Tapi yang selalu dibuat ialah batarul haq. Bila mana biasanya orang yang tegur kita tu level kita berasa bawah kita, kita lagi tinggi level. Pakcik ni siapa? Pakcik buat apa yang pakcik pegang, pakcik buat apa yang pakcik percaya, saya buat apa yang saya pegang, saya buat apa yang saya percaya. Pakcik hal pakcik, saya hal saya, jangan ganggu. Saya tak ganggu pakcik, pakcik jangan ganggu saya. Hak ni dia lawan kebenaran. Kita cakap dalam ni, dalam konteks memang hak kita buat ni salah, orang tegur tu betul salah. Betul salah kita. Kita cakap macam ni dia tak jatuh lagi takabur, sebab baru lawan. Sebab apa biasa orang lawan? Sebab satu lagi duduk sekali dengan dia. Apa dia? Ego. Terus terang saya cakap depan tuan-tuan puan-puan, ego ni biar duduk di Yamaha cukup. Faham tak maksud saya? Ego ni biar duduk di motor Yamaha saja, Yamaha ego tu. Dengan kita, dengan orang tak payahlah nak buh benda ni. Bila ada ego, maka hak keluar tu. Nombor 2, ghamtun nas, merendah-rendah dan memperlekehkan manusia lain, baru dia jadi takabur. Kita dah sebut benda tadi dah. Hal pakcik, hal saya. Berhenti setakat tu okey lagi. Bila dia tambah, pakcik ni siapa? Darjah 3 pun tak lepas. Saya PhD ada 3. Gaji saya 20,000, gaji pakcik basic pun 300. Saya putih, pakcik hitam. Saya tinggi, pakcik rendah. Saya kurus, pakcik gemuk. Saya handsome, pakcik huduh. Start keluar ayat macam ni, itulah takabur. Saya cerdik, pakcik tak pandai. Kita lawan dulu tadi, kita seolah-olah bantah dia tegur, berhenti setakat tu okey lagi. Tapi bila kita start perendah dan peleceh orang lain hak tegur kita, itulah takabur. Keluar ayat-ayat macam tadi, takabur lah tu. Tengok dulu Iblis. Iblis bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, kalau setakat dia kata saya tak mau sujud, berhenti situ. Saya tak mau sujud dekat Adam. Hak nak jadi takabur sebab apa? Sebab lepas saya tak mau sujud, dia mula start dengan ayat, aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Aku dah berpuluh ribu tahun beribadat, dia satu ibadat pun tak buat lagi. Aku kamu kurniakan ilmu hak macam-macam, dia ilmu apa yang ada pada dia, entah. Kalau setakat Allah suruh dulu, dia kata aku tak mau sujud, berhenti. Tapi bila dia start buat ayat peleceh tadi, itulah takabur. Maka layak atau tidak laknat Allah tadi? Layak. Jadi jangan buat cerita macam ni. Kita lawan, lepas tu kita peleceh orang, kita hina orang, kita maki orang. Inilah kadang-kadang kita bercakap pasal sunnah, hak ni pun tak lepas ni. Okey, kembali kepada cerita asal lah. Tadi kebetulan je masuk cerita syahadat dah. Dia corner kot syahadat, dia keluar syahadat. Ni kembali balik, U-turn kepada Hanzalah. Bila Hanzalah wafat, berapa orang dalam sejarah sahabat yang wafat perang Uhud? Perang Uhud, berapa sahabat wafat? 70 orang sahabat wafat. Termasuk pak saudara Nabi lah, Hamzah. Baik. Bila sahabat-sahabat ni wafat,
sahabat-sahabat yang hidup, hak cedera dibantu, hak berdarah, hak majruh semua dirawat apa semua, lepas tu dah disetkan dah. Bilang 70 orang wafat. Dan cara pengemumian mereka ni, dalam sejarah sebut, ada sahabat tu yang dia wafat seorang. Bila dia seorang, lepas tu hak lain tu jauh. Jadi hak ni Rasulullah akan kebumikan dia seorang dalam satu liang. Maksudnya gali satu liang, dia seorang. Tapi bila pergi tempat lain, ada kebetulan dekat-dekat sahabat yang wafat, yang syuhada ni dua. Contoh, seorang dekat sini, seorang dekat sini, dekat. Rasulullah akan letak dua orang ni dalam satu liang. Bila pergi lagi ada dekat tiga contoh. Rasulullah akan letak tiga dalam satu liang. Jadi ada sahabat perang Uhud ni, seorang satu liang, dua orang satu liang, tiga orang satu liang, ikut keadaan mereka wafat. Rasulullah biasa akan tanam mereka di tempat mereka tu sendiri syahid. Sebelum ni dah dicamkan mayat Hanzalah bin Rahib. Tapi bila sampai masa dia, mayat dia dah tak ada kat situ. Tadi Hanzalah ada duduk sini, tak ada dah. Mana mayat dia? Ada orang ambil ke? Ada orang seret ke? Ada orang pergi letak tempat lain ke? Ada orang pindah ke? Pergi mana mayat Hanzalah? Inilah yang sabda Rasulullah, sesungguhnya aku melihat malaikat-malaikat turun daripada langit dan memandikan jenazah Hanzalah dengan air daripada awan di dalam bekas berdulang perak. Siapa yang mandi dia? Malaikat. Kenapa? Mayat Hanzalah dicari dan akhirnya ditemui di atas sedikit tempat yang agak tinggi, jauh pada orang. Dalam keadaan sahabat jumpa tu, rambut dia ni masih ada rintik-rintik air, seolah orang baru tengok kita keluar tandas lah, baru mandi, muka, tubuh semua masih basah. Seolah-olah gambaran dia, sahabat yang nama Hanzalah ni baru diselesaikan mandi oleh seseorang ataupun individu tertentu. Lalu bila jadi benda ni, mereka habaq dekat Nabi. Nabi suruh balik, pergi ke Madinah, tanya isteri dia, apa cerita pasal Hanzalah ni sehingga dia dapat kemuliaan dan keistimewaan macam ni. Jadi sahabat pun pilih. Antara sahabat yang ada tu Abu Sa'id Sa'idi. Bila jumpa isteri Hanzalah, siapa isteri Hanzalah ni? Isteri Hanzalah nama dia Jamilah. Jamilah binti Ubay bin Salul. Dia ni adik ketua munafik Mekah, ketua munafik di Madinah. Siapa ketua munafikin Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bini Hanzalah ni adik Abdullah tu, Jamilah binti Ubay bin Salul. Tapi abang-abang lah, itu hal dia, munafik dia. Tapi adik dia ni muslimah yang beriman, muslimah yang solehah. Bila jumpa isteri Hanzalah, nombor satu mereka nak habaq Hanzalah dah syahid. Itulah paling penting pun kita nak habaq. Bila suami dia pergi perang, bila suami dia pergi jihad fisabilillah, perkara nombor satu yang kita kena habaq keadaan suami tu. Ni nak habaq ni suami kamu ni. Kita jangan pula duk cerita hak awal tu, cerita hak tak tahu mati ke hidup tu, cerita hak hebat-hebat dulu. Orang tak tahu lagi suami dia mati ke hidup. Lepas tu last cerita baru sebenarnya suami kamu dah mati. Dia happy. Allah, mati dah. Habaq nombor satu hidup dengan mati lu. Sebenarnya suami dah syahid, suami dah wafat.